Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma alimni Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma alimni Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma alimni. Insyaallah. Tujuh. Balik tujuh. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu. Jadi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa perempuan yang tergantung dalam neraka. Jadi bila Sayyidina Ali dan Siti Fatimah bertanya, apakah dosa mereka itu perempuan? Lalu Rasulullah menjawab, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya. Jadi perempuan yang mana dia masuk neraka, Allah Ta'ala tambak di rambut. Dia gantung. Dia tambak dengan tali di rambut, maka dia gantung. Dia gantung dengan rambut. Nah, jadi seorang rambut itu tergantung lah. Tu bayang kelas tambak dengan rambut ni pedih lah. Nah, rambut kita ni, rambut puan ni rambut panjang lah. Jadi rambut tu dijadi seperti tali. Digantung. Jadi dosa dan kesalahan yang dia laku semasa di dunia, bahawa sesungguhnya dia perempuan tiada mau menutup rambut daripada laki-laki yang lain. Laki-laki yang lain adalah laki-laki yang bukan mahram, yang haram memandang dia perempuan. Jadi mana dia antara yang Nabi lihat paling ramai orang puan masuk neraka, di antara sebabnya ramai orang puan tak tutup kepala. Jadi mana-mana orang perempuan Muslim yang tidak tutup rambut dia, tak tutup kepala, ketika keluar daripada rumah, lalu dipamerkan rambut dia kepada orang laki-laki yang haram melihat. Jadi pada kala masuk dalam neraka, Allah Ta'ala tambak di rambut. Allah Ta'ala gantung lah, tergantung. Ni abatulah amal Allah puan masuk neraka, antaranya sebagaimana kita lihat hari ni lah, ramai Allah puan tak mahu tutup rambut. Tak mahu tutup rambut lah. Tak mahu, sedangkan orang puan ni wajib kena tutup kepala dia. Jangan nampak rambut. Jadi orang perempuan yang mendedah rambut, kuk jalan raya, kuk atabah, kuk jabak, kuk bandar, kuk pasar, Allah masuk neraka besok kena gantung rambut dan neraka. Ni semua berat belaka lah. Ni akibat kejahilan manusia. Suruh belajar tak nak belajar, suruh dengar tak nak dengar. Pak orang mengajar ni masjid tak pergi. Maka dia buka kepala tu sebebas-bebas. Artis cara artis berbagai-bagai lah. Kalau orang kafir tak tutup kepala, tu sedang molek dengan dia kafir.
Orang kafir kali dia tutup pada pun dia masuk neraka juga orang kafir. Jadi kita orang Islam, nah kadang-kadang ada yang semayang puasa tapi kepala tak tutup. Inilah wasai kan dia ajar kok mana yang tak saya tutup. Nah ini kuasa dia comel korano korang. Kadang-kadang ada juga rasa itu. Dia kata kecantikan ni nikmat Allah Taala beri tak ada guna duk tutup dia. Tu wasa fikir ngakal buruk lah gitu lah. Nah, wasa fikir akal yang sesat. Dia kata Tuhan beri cantik-cantik rupa parah kita. Jadi bila kita tutup tak nampaklah kecantikan yang Allah Taala beri. Rugilah tutup. Dia fikir ngakal. Nah, urak lah gitu kan. Fikir lah gitu urak lah. Jadi inilah salah. Yang antara sebab utama perempuan masuk neraka paling ramai. Yang pertamanya Nabi tengok malam surat merah. Perempuan kena gantung rambut dan neraka. Tuhan tamak di rambut. Tergantung macam pisang kena gantung. Macam walanah kena gantung lah. Orang dia jual walanah gantung lah. Gantung uyung ayam. Kerana ramai orang perempuan yang tak mau tutup pada. Baik orang muda sehingga kadang-kadang orang tua pun tak tutup lagi. Nah, tua boleh cucu, boleh cicit dah tak tutup lagi. Kerana dia biasa daripada zaman muda dia tak nak tutup. Bila orang zaman muda tak nak tutup, tua kecing pun tak tutup. Tua diri rambut tu bersinar tak saya tutup lagi. Bergelik-gelik dah rambut tak tutup lagi. Allah. Inilah teruknya kan. Berat dan hati pucuk tak dengar orang mengajar apa dah. Dia tak dengar. Nah, ulama, tutup guru, tu ustaz ngajar ke masjid dia tak dengar. Bila tak dengar duduk ngajari pak mati dan. Kadang-kadang semaya tak dengar. Tapi kepala tak tutup. Jadi duduk dalam dosa semua. Keluar pada rumah berdosa. Nah masuk rumah bawa habis dosa je lah. Berat lah. Dosa lain tak kira lagi. Tu baru dosa kepala tak tutup baru. Kena gantung lah ni aku. Ni berat ni lah. Kita tutup kepala, kita tutup. Tak pakai tudung ni. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya perempuan. Dan air panas dituangkan dalam leher, dalam tekok. Dalam tekok itu dicurahkan air panas. Dan air panas yang menggelegok. Dalam gantung pula dengan lidah. Mana Allah Ta'ala ambil tali, tamak di lidah, gantung dalam aku. Allah. Gantung di lidah ni faham lah. Kalau gantung di tangan boleh kira tak. Ambil tali ikat tangan. Ni ambil tali ikat di lidah. Allah lidah ni tahu mana kan. Kalau kita tarik dengan jari pun rasa sakit dah lidah dengan lembut. Hanya gantung dengan lidah dia. Tuan ambil tali tambak di lidah gantung dengan aku. Apa tu? Bukan setakat gantung tu je. Allah Ta'ala ambil suruh mereka ambil air panas. Maka air panas tu dicurah ke dalam mulut. Dalam mulut perempuan yang digantung oleh lidah ni. Ini dosa apa benda ni? Maka bahawa sesungguhnya ia perempuan yang tergantung dengan lidah. Menyakiti akan suami. Mana dia buat khianat pada suami. Dia buat khianat pada suami. Suami ni teraniaya. Macam-macam dia buat khianat dengan ilmu sihir ko. Dengan ilmu pukau ko. Dengan ilmu guna-guna ko, supaya suami ni tersesat, teraniaya. Dia jadi raja, suami jadi rakyat kan. Ya suami tak betul kan. Ikut jadi bodoh suami ikut kan. Takut kau bini kan. Kena hak bekeng kawan. Saya pernah lihat seorang isteri. Suami dia ni takut bini. Hari-hari dia kelahi. Satu hari dia capok suami dia ke tingkap bebor. Betelan kita lalu di rumah dia. Bum. Ke tingkap di lelo.
Ingat kau bukan sapuk. Apa suami golek dalam buku. Pokoknya sapuk ke isteri. Lain. Dia Allah Rabbil Jati tengok. Suami dah senyap. Tak kata. Takut bini lah. Ni awak lagi mana tahu lah kan. Kena ayak mana, japi mana tak tahu lah kan. Kena tuk bomo mana tahu. Jadi suami balik kerja seluar duit ke isteri. Balik kerja seluar duit ke kan. Lahir sikit. Nya capok suami ikut tingkap berbau ya tu kan. Allah, kau capok onak kau berbau lah kan. Hati nak kan. Sungguh tu. Bakat tu. Lah. Ni suami ni siapa jadi daif kan. Dan siapa tak kira Allah Rabbi kan. Tu menyakiti suami. Suami enggak senyap tak kata apa tak kan. Ni akhirat Allah Taala gantung di lidah. Tuhai panas. Lah. Suami ni jadi bodoh dah, kena pokar kan. Kena pokar, kena japi, kena apa ni. Dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya perempuan. Ni dia tambah di bawah susu, ada. Nah, Allah Ta'ala ambil tali, dia ikat di bawah dada. Bila dia ikat bawah dada, dia gantung. Tergantung, tertamak di bawah dada. Tali itu tamak di bawah dada, gantung. Gantung dalam gantung. Ada pun perempuan yang tergantung dua susu itu bawah dada lah. Nah, maka bahawa sesungguhnya ia perempuan memberi air susu suaminya perempuan tiada dengan izinnya suami. Nah, mana perempuan dia beri air susu suami. Nah, jadi setengah ulama kata maksud memberi air susu itu maknanya dia beri harta punya suami. Mana dia beri harta milik suami beri pada orang lain tanpa izin. Maka hukumnya berdosa. Dia kata contoh dan ni air susu ni. Air susu ni dia nak buat ke suami. Nah, suami suruh. Tiba-tiba mari orang lain dia beri. Maknanya secara mudah kita faham. Nah, mana perempuan memberi harta suami tanpa izin dia beri pada orang lain. Tak boleh. Harta perempuan sendiri tak apa. Nah, kita nak ambil duit suami nak bagi pada orang tak boleh, tak apa izin. Duit poket kita sendiri tak apa. Nak beri harta suami. Suami kata perlu pegang duit saya ni. Kita pegang mari orang minta sedekah kita beri. Suami tak izin tak boleh. Duit poket kita tak apa. Dan ada ulama tafsir makna beri air susu tu dengan mana memberi harta suami. Harta ni milik suami, kita beri pada orang lain dengan tidak tanya suami. Dan ada juga ulama yang tafsir makna beri air susu tu maksudnya menyusukan. Air susu yang ada dalam dada perempuan, dalam dada isteri tu, air susu tu milik suami tu. Pasal air susu tu untuk anak-anak suami. Jadi perempuan bila dia mengandung, dia melahirkan anak, jadi dia ada air susu dalam dada dia. Maka dia menyusukan anak orang. Dia tidak menyusu anak suami dia. Sedangkan air susu yang ada lewat dada tu, dia panggil air susu suami. Hanya sebab suami lah perempuan tak ada air susu. Nah, maka dia menyusu anak orang lain. Nah, tanpa izin. Kalau izin tak apa. Rasulullah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Nah, menyusu dengan Suwaibah Islamiah dan beberapa orang. Nah, tak apa kalau suami izin. Nyusu tidak salah jadi anak susuan. Nah, tapi syarat suami izin. Kalau suami tak izin, kita tak boleh menyusu anak orang. Kerana air susu yang ada dalam dada kita tu, air susu milik suami kita. Untuk diberi pada anak-anak suami. Jadi kesalahan perempuan, tu dia beri air susu. Mana saya kasih ceritanya,
dia beri harta milik suami kepada orang. Tak boleh. Tanpa izin. Kalau suami izin tak apalah. Suami kata, lah, kuih saya tu kalau ada orang nak beri lah. Dia tak apa. Lah, duit saya tu kalau awak nak bagi-bagilah. Kalau ada orang minta sedekah. Baru tak apa. Pasalnya harta ni milik suami. Tak boleh. Yang keempat. Yang ketiga. Dan keempat. Adapun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya perempuan. Tergantung tu dalam kerongkongan. Jadi hak betulnya, tulisan yang betulnya dalam kurungan gitu. Dalam kurungan. Kurungan, likungan lah. Tu dalam kurungan. Nah, kurungan kaf waw ra waw ngono kurungan. Kurungan jadi wak kerongkongan. Jadi payah nak faham kerongkongan. Perempuan yang tergantung dengan dua kaki. Mana kaki kena tamak diangkat ke atas. Kaki lah ke atas. Kepala lah ke bawah. Macam orang kata apa ni kan. Kata kambing yang kena sebelah kan. Kaki ke atas. Kepala ke bawah. Jelas. Jadi digantung dua kaki di dalam kurungan api neraka. Kurungan. Jadi duduk dalam api neraka ni seolah duduk dalam likungan api lah. Kurungan ni likungan api. Ya. Maka bawasan apa dosa dia? Dia kena tamak kaki ke atas, kepala lah ke bawah. Bahawasa sesungguhnya ia perempuan keluar daripada suami, yakni keluar daripada rumah. Keluar daripada suami mana keluar daripada rumah suami dengan tiada izin daripadanya suami. Jadi mana-mana kita isteri, bila kita nak keluar daripada rumah atau rumah tak apa, nak pergi ke dapur, nak pergi bilik air, tak boleh minta izin lah. Nak keluar pada rumah, nak pergi ke pasar, nak pasar malam, pasar tani, ke pasar apa. Dalam keadaan suami tidak izin, suami kata awak jangan pergi, nak pergi juga. Awak jangan pergi tempat kenduri tu, nak pergi juga. Misalnya, dia pun keluar daripada rumah tanpa izin. Maka di akhirat besok Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan kaki digantung ke atas, kepala ke bawah. Mana melekat tamak di kaki. Hak tadi tamak di dada. Kerana bui harta suami pada lain tanpa izin. Ini tamak kaki ke atas. Itu dosa ni tanpa izin. Tak izin. Jadi sebab itulah kita sebagai suami ni, kalau isteri nak keluar, tanyalah dia nak keluar ke mana. Kalau nak keluar dengan tujuan baik, nak pergi rumah saudara dia, rumah mak ayah dia, kita izin lah. Supaya dia ni tidak menggantung kaki dah. Kalau kita aku tak izin. Nak balik rumah ayah sekejap, tak izin. Jadi kalau dia pergi juga kat masuk neraka kan. Masuk neraka isteri kita juga. Maka sepatutnya kita izin lah. Takkan isteri kita ni kita nak biar macam katok bawah kurung kan. Tak lagi ke mana, tak lagi kan. Bukan dia kan. Sehingga ada kadang-kadang suami kan. Jenis dah. Isteri nak duduk kat pintu jendela pun tak bagi. Isteri nak duduk halio kat tekak pun dia marah. Dia kata duk mengintar siapa? Allah. Isteri punya duduk juga kat tekak nak masuk udara luar lah. Takkan nak duduk lagi pahang. Duduk dalam ekong dia kena sakit dah. Sakit jantung pula kan. Nak buat sekali-sekala tu duduk di tingkap nak biar kena udara-udara, matahari. Jadi mak kata terletak pada suami. Kalau dia nak keluar tempat yang tak baik, tu patutlah kita tidak izin. Awak lagi ke mana ni mau? Lagi pak jantung. Allah leh, aku tak tahu tu baru dia lagi.
Ni isteri nak pergi masjid marah dia kan. Patut bui kan. Nak pergi baik-baik lah. Tidak. Ini ada keadaan anda siapa gitu. Nah, tapi hak dia. Mana kita isteri ni, kita suami ni. Nah, kita nak larang isteri kita turun ke bawah rumah pun tak boleh. Tak boleh turun kalau rasa kita larang. Tapi tak kala kita ni nak larang sepanjang masa. Dia yang kuasa lah. Jemu juga, dia tahu rumah lama-lama biasa nak turun ke halaman-halaman rumah. Dia turun dalam keadaan menutup aurat lah, tutup kepala. Apa salahnya? Nah, ni kita ni kena tembak rasa juga kan. Tapi kalau kita tak tembak rasa, mana boleh keluar. Nah, nak keluar di tepi tingkap pun tak boleh kalau kita tak izin. Ini hukum kan. Nama telah terpulang pada suami lah. Bertolak ansur kan. Kita sebagai pelajar agama ni dah. Bila kita kahwin nanti dah. Kita kena lihat mana yang baik patut kita izin dah. Mana yang tak baik jangan kita izin. Gitu. Anda kena tak izin berlaku kan. Dia diteruk sangat kan. Jadi walaupun hak kita. Takkan kali mau keluar asuk ngaku. Apa? Kita nak suruh isteri kita asuk ngaku. Lebih baik kita izin. Kerana dia nak keluar cepat ya. Baik-baik lah. Tak apa salahnya. Dan ada pun perempuan. Ni yang kelima kan. Yang kelima. Perempuan yang tergantung. Dan memakan ia akan tubuhnya. Tubuh perempuan. Maknanya makan tubuh sendiri. Dicobek, dimakan, dicobek, dimakan. Dia cubit. Dia cubit daging tubuh dia. Nah, dia koyak daging kat tubuh dia. Dia kunyah dia telan. Nah, dia kunyah diri dia sendiri. Nah, kunyah lah ke mana? Dia cubit. Macam kita cubit ayam bakar. Cubit makan dah. Cubit makan. Ni apa ni? Dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya perempuan. Masya Allah. Api ni duk nyala ke bawah. Jadi masuk daging ni. Daging ni jadi lembut macam air yang kena bakar kan. Bila air kena bakar ni daging dia tu jadi lembut. Dicubit, ditelan, dicubit, ditelan kan. Kuasa api duk nyala ni. Jadi apa dosa perempuan ini? Dosa perempuan ini. Maka bahawa sesungguhnya ia perempuan. Memperhiasi tubuhnya perempuan karena orang lain dan tiada memperhiasi bagi suaminya perempuan. Maknanya dia berhias. Allah nak pergi jumpa orang lain naknya berhias. Nak pergi makan kendurinya berhias. Nak pergi ke pasarnya berhias. Allah lah. Bang wangi semerbok lah. Daripada ujung kaki sampai ujung kepala bang wangi wak bang lah. Tapi dengan suami busuk kau. Kan. Ada gitu. Nah, dengan suami ni duduk dengan suami tahu membusung dan dengan buah tiuk busuk pangan. Jauh kan. Tapi kan nak keluar. Buah tiuk ni bubuk lagi spray lagi sah bawang dan. Berbagai-bagai lah. Dengan celok kening pula berbagai-bagai warna. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna strawberry. Macam-macam kan. Bergelik-gelik, berjala-jala macam jala dari Malaysia ni. Dan ya kan. Anak dua kan. Tapi duduk dengan suami busuk kohong kan. Tapok kain busuk lah. Kau masuk dapur tidur dengan suami kan. Tubuh tak mandi bang kunyit tidur kan. Allah bang kuah, bang kari. Cuba bayar kan. Jadi dia tak perlu. Patut nak masuk bilik suami ni lah. Tu mandi ya dulu. Jangan di bang awal-awal kari kan. Ni ada isteri ni bang Maggi. Waduh kan. Tak patut. Jadi kalau nak pergi pak rumah orang yang beriah tak apa dah. Bedok pas kaki nak pergi rumah orang kan. Tu baik lah. Tapi kalau suami. Masya Allah kan. Ini lah. Kesilapan lah. Jadi dia beriah tu untuk dipandang orang lain. Patutnya kita beriah untuk dipandang suami.
Nah, mana pejanguk beriah tu dia suami tengok. Allah comelnya bini aku. Tu dia. Ni orang lain kata comel. Kita apa uduh nak ada dia tak beriah. Patut kena beriah lah. Dia bersih, dia bawang lah. Tu suami tu segar dekat isteri lah. Gitu pakai kain tak bersih. Lah, kain lama tak apa, buruk tak apa, saya bersih. Lah, yang kain kotor lah. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya, yang tertamak kepada dua susunya. Boleh. Ni, lagu mana ni dosa ni? Masuk dalam neraka, Allah Ta'ala gantung dua kaki, yang mana kaki itu tamak dengan tali, kemudian tali yang tamak di kaki itu tertamak kepada dua susu pula. Kita kata ibaratnya jeruk kan. Tali itu nyereket. Dia tamak di kaki dulu. Kemudian dia tarik naik kaki ke atas, dia tamak di dada pula. Kemudian lepas ada tamak di dada, nya tamak kepada ubung-ubung kepala pula. Ubung-ubung ni kepala. Lagu mana ni lah? Supaya tamak lembu nak sembelih ni. Ni dah orang nak sembelih lembu lah, sembelih lembu kerbau dah. Tamak kaki, pak kaki tamak. Lah, nya tarik tali. Kapal lembu nak gerak kaki tak boleh kan. Dua kaki nak tamak. Tamak dia dada, pak tamak di kepala pula. Ni lah bergelulung ni lah. Ada. Dan telah dijadi kepadanya perempuan beberapa ular dan kala. Ada ular, ada kala pula dan aku. Yang memakan ia ular akan dagingnya perempuan. Meminum ia ular akan darah perempuan. Dipatuk, diminum, dimakan lah. Makan daging ular ada kala ni. Ular kala jengking dalam aku ni. Bukan ular kala atas dunia. Jadi apa dosa dia? Jadi dosanya bahawa sesungguhnya ia perempuan di dalam dunia tiada nak bersuci badannya perempuan. Dan tiada nak mandi daripada junub dan haid dan daripada nifas. Jadi mana-mana isteri yang tak mandi wajib. Dia tak mandi ada sah. Dan sedangkan dia ni ada sebab dia mewajibkan mandi. Dia tak mandi wajib. Sedangkan dia ni bersetubuh dengan suami. Dia tak mandi haid setelah kering darah haid. Dia tak mandi nifas setelah kering darah beranak. Dan meringan-ringankan sembahyang. Lagu mana meringan-ringankan sembahyang? Jika dia rajin dia sembahyang. Jika dia malah dia tak sembahyang. Dia buat mudah dengan sembahyang. Ada lah betul dah. Dia buat mudah. Buat main-main dah. Kadang-kadang tinggal sembahyang, kadang pergi tempat kenduri. Tinggal sembahyang, kadang pergi belarok. Tahu belarok? Belarok ni atas pengantin lah. Masa atas pengantin tu, Kelantan dia panggil belarok. Belarok ni atas pengantin. Atas pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan ni jauh. Perginya pukul 2 tengah hari, 2 petang. Balik siapa ngori. Kain semaya tak bawa. Semaya sama. Ni banyak orang perempuan. Tak semaya kadang pergi makan keduri jauh-jauh. Dan tahu dah nak pergi jauh-jauh makan keduri. Bawa lah kain semaya. Supaya mudah nak singgah di masjid. Nak berhenti dah. Bayar ke pukul 3 bertolak daging pak keduri. Pukul 5 duduk sana lagi. Jalan 6 pulak sejam pergi sejam balik dah. Sampai rumah ngori. Asal tak semayang. Berdosa paruk kan. Kerana wakil keduri. Bayar kan. Jadi sepatutnya kita orang puan ni kena bawa kan semayang. Orang lelaki senang dia pakai seluar boleh semayang. Dia tak bawa tak payah bawa jubah nak semayang. Dengan seluar panjang pun boleh semayang. Mesti majlis ni wuduk semayang kan. Senang. Orang puan ni dia tahu dia nak semayang dengan baju kurung gitu. Dia kena pakai kain tekung dia, kain berkanu dia nak. Kain khom tu buat semayang. Jadi, mana dia ringan-ringan. Kerana jadi tukar masuk tak semayang.
Bola kenduri tak semaya. Kan? Tak semaya sibuk dengan kenduri siapa tak semaya. Nah, kerana orang ramai mari ni, wah dia panggil meringan-ringan kan. Tu berat ni. Mandi wajib dak. Mandi haid dak. Ni jenis tak semaya dah ni. Kata ni wajib. Nah, kalau jenis tak ni wajib ni lagu tak semaya dah. Kalau orang semaya dia mandi. Itulah dosa. Mana dos bilangnya daripada orang perempuan yang mandi wajib pun tak tahu. Kan? Ni hak lelaki tak mandi juga ni kalau begini kan. Kalau lelaki jenis mandi tak kan suami ni tak ajar. Tak tegur isteri tak mandi nak. Kalau suami tak tegur isteri tak mandi berdosa parok suami. Siapa tak ajar isteri suruh mandi. Nah, ni. Dan ada pun ni yang tujuh. Ada pun perempuan yang tergantung hal keadaannya perempuan keluh. Ni kena kata ni kok. Nah, dalam keadaan keluh. Keluh ni maknanya bisu. Bisu lah tak boleh cakap. Dan buta, mata tak apa. Mata tak apa. Nah, dan tuli, linga tak dengar. Yang adalah ia perempuan di dalam kurungan. Kurungan daripada api neraka. Duduk dalam kurungan api neraka. Api neraka ni sekeliling dia. Nah, soalnya duduk tengah-tengah api neraka ni. Ni dah siapa ni? Kena gantung lagi. Mulut bisu. Mata tak nampak. Telinga tak dengar. Sesungguhnya adalah ia perempuan mendatangkan daripada anak zina. Ditambahkan dia kan anak zina pada batang leher suaminya. Ni lagu mana ni? Jadi kenapa anak tu? Jadi mendatang anak zina ni, mana dia berzina siapa dapat anak. Jadi kerja dia ni dia ni ada suami dah. Tapi duduk zina lagi. Mana mereka kita kalau kita nak mudah faham, maknanya perempuan curang. Maknanya gitu. Isteri curang. Nah, isteri yang curang ni. Nah, suami dia ada pun dia curang lagi. Kadang-kadang suami dia ni tak marah. Pula dah suami ni dayu. Suami ni tahu isteri dia ni curang. Tapi dia tak marah kerana takut. Kerana suami ni tak marah pada isteri. Walaupun isteri dia curang. Kenapa suami tak marah? Kerana suami ada penyakit TB. Dapat dia penyakit TB, takut bini. Ni masalah. Susah ada penyakit ni kan. Dia takut dah. Jadi ramai orang lelaki ni ada penyakit TB. Takut bini kan. Bila takut bini, tak marah bini orang masyarakat. Yang orang panggil suami dayus. Maka anak tadi ditambahkan dia kan anak zina ni pada batang leher suaminya. Ni kalau suami tahu lah ni. Suami tahu isteri dia ni zina. Tapi suami tak larang. Suami dayu. Maka perempuan ni zina boleh anak. Anak tu Allah Ta'ala gantung. Tekuk suami. Gantung batang leher suami. Di akhirat besok. Ini anak ni. Dan ada pun perempuan yang ni apa? Perempuan yang kepalanya seperti kepala babi. Masya Allah. Dan bayang ke rupa macam babi ni. Allah. Orang puan ni sepatut rupa dia ni cantik tak? Nah, patut ni rupa macam binatang ni. Berat benar. Nah, kalau huduh biar juga asal rupa orang. Ni tidak kata rupa orang, taklah rupa babi. Nah, perempuan kepala babi. Kepala dia tu macam babi. Dengan mulutnya. Nah, dengan mukanya. Dan badannya perempuan seperti badan himar yang kaldai. Jadi tubuh kubur. Kepala besar. Babi tubuh dia gemuk. Kepala besar apa body dia gemuk. Babi. Ni tak ni. Kepala besar macam babi. Tubuh kurus macam kaldai. Kaldai macam kambing.
Jadi kita tengok, tengok kambing lah, tengok kambing aku. Begitu lah. Jadi tubuhku paling besar. Tuduh yang amat sangat. Ini dosa pun. Bahawa sesungguhnya ia perempuan adalah sangat mengadu-ngadu, lagi amat dusta. Maknanya, oleh perempuan yang mana dosa dia ni, suka mengadu-ngadu ke orang. Dan suka berdusta. Sama ada dia ada suami atau tidak ada suami, tidak semesti. Tak ada suami pun, tapi dia ni suka mengadu-ngadu, lagi amat bohong. Mana aduan dia tu benda bohong. Dia mengadu benda yang bohong lah. Dia mengadu kata orang tu jahat gini-gini, dia adu ke orang. Sedangkan aduan dia tu bohong-bohongan, pendustaan. Ni ada juga orang gini lah. Jadi dia suka mengadu orang lah. Mengadu tu, aduan dia tu dia tahu dah bohong. Tak boleh. Ini satu dosa yang masuk nakon menyebab Allah Ta'ala tukar rupa di kepala babi lah. Sebab babi ni perangai dia lah. Dia suka musuh ke orang. Habis pokoknya dah. Tu hanya tanduk dia lah. Pokok kelapa, pokok getah, habis lah. Pokok lanahnya tanduk dia. Tu suka. Habis rusak. Kan ibarat kita puan. Dia suka mengadu-adu orang lain dengan sahabat dia. Dia adu sana, adu sini. Yang kadang ada pun ayat 8. Ayat 9. Perempuan yang seperti rupa anjing. Dan api masuk, ia api daripada mulutnya hanya perempuan. Ini lagu mana pula? Seperupaan. Seperupaan ni lah. Ni tahan sikit pada rupa babi. Kan? Jadi rupa tu macam anjing, tapi api ni masuk ke mulut. Dan keluar ia api daripada tubuh. Keluar aku lubang tubuh. Masuk ke mulut, keluar aku tubuh. Dan Rakna ni. Maka bahawa sesungguhnya ia perempuan adalah sangat membangkit akan manusia, lagi banyak dengki berdengki. Nak lebih kurang nama 9, nama 8 lah. Nama 8 tu suka mengadu. Ni pula suka berdengki. Ni suka berdengki lah. Dia tahu lihat orang senang dia tak sedap duduk lah. Tak pernah ada pergi mari. Hanya orang perempuan yang ada sifat dengki. Jadi mana-mana perempuan yang suka dengki pada orang, kata Allah masuk neraka, dia dalam neraka, Allah Ta'ala tukar rupa dia dengan rupa ni. Dia tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang lebih lah. Tak boleh tengok orang beli sesuatu, dia pun tak lenong, dia tidur lah. Ni benda ni. Kalau mati tak ada taubat, inilah Tuhan tukar rupa ini, rupa ni di akhirat. Waya bani, jaga-jagalah bagi perempuan. Waya bani, jaga-jagalah bagi perempuan. Yang derhaka ia perempuan akan suami. Dan telah mengeluar oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila memanggil oleh laki-laki akan istrinya kepada hamparannya laki-laki. Hamparan ni tempat tidur lah. Suami kata mari sekejap. Suami ajak lawa dia tidur. Maka enggan ia isteri. Enggan tanpa sebab. Maka tidur ia suami. Laki-laki itu suami lah. Tidur ia laki-laki. Yang ni suami. Padahal marah ia laki-laki. Tidur lah keadaan marah. Marah tidur. Marah atas isterinya marah. Tidurlah keadaan sakit hati. Dia kata payah basuh dia tu. Dia laki seorang lah. Payah basuh sungguh. Payah dibawa berunding. Dia keadaan hati nak marah. Nascaya malana akan dia, akan isteri. Oleh segala mereka hingga sampai waktu subuh. Jadi katalah suami ini ajak pukul 10 malam.
Tiba pukul 10 suami kata, marilah nak tidur. Nah, dia waktu tak doli, waktu tak dengar, lah. Dia waktu tak reti, waktu dono, ada. Dia waktu tak tahu. Suami pun tidurlah sore-sore. Dia kata payuhnya bini aku. Tidurlah keadaan nak maruh lah. Bermula daripada jatuh, melekat di langit, laknat. Kalau kita boleh dengar akut Melayu kau pun bahasa celaka. Sampai subuh baru berhenti melekat kata celaka. Batu kita orang isteri minta. Kalau kita tak mau tidur sama suami, minta izin dengan suami. Dan malam ni saya nak tidur sore-sore, nak berehat kan. Tak beritahu tak apa. Dia alasan nak sabar dan mana sakit ke lah apa ke itulah. Dan cetera daripada keduanya Bukhari dan Muslim. Cetera mana riwayat hadis daripada keduanya yakni Bukhari dan Muslim. Demi Tuhan, Nabi kita bersumpah. Demi Tuhan yang diriku, Nabi kata. Nabi bersumpah. Yang diriku dijadi dengan kudratnya Tuhan. Tiada seorang laki-laki yang memanggil ia laki-laki akan isterinya. Memanggil kepada hamparannya laki-laki. Hamparan yakni tempat tidurnya. Dan hamparan itu tempat tidur. Nah, suami dia panggil lah. Mari ajak, mari tidur. Maka enggan ia isteri atau datangnya isteri. Tak mau. Nah, suami ini mengatuk dah tak mau. Tak mau lagi. Melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya Tuhan. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala yang memerintah suruhnya Tuhan. Mana Allah Ta'ala perintah di atas langit. Dan kekerasannya Tuhan. Murkalah atasnya atas isteri hingga reba daripadanya isteri. Oleh suaminya. Jadi Allah Ta'ala murka. Sehinggalah suami kata tak apalah. Saya maaflah silap apa yang awak semalam. Barulah Tuhan ni. Tuhan itu tidak murka. Jadi kalau lambat suami itu reda, lama lagi kita berdosa. Batal kita kena banyak minta maaf daripada suami. Berunding, bincang, dia elok. Dan telah mengeluar oleh Ibn Hibban dan Baihaqi. 3 orang yang tiada menerima Allah bagi mereka itu 3 orang. Akan sembahyangnya. Tiada mengangkat Allah bagi mereka itu 3 orang. Kepada langit akan kebajikan. Jadi Nabi kata ada 3 golongan manusia. 3 orang ni 3 golongan. Bukan 3 orang tu. Ya 3 orang apa orang ramah lah. Yang Nabi ibarat 3 orang ni 3 golongan. Yang mana 3 golongan ni. Kalau dia semayang, Allah Ta'ala terima. Kalau dia sedekah, Allah Ta'ala terima. Dia buat bajikan, Tuhan terima. Mana dia? Tuhan terima. Amalan dia sah. Semaya dia sah. Puasa dia sah. Sedekah dia sah. Tapi tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. 3 golongan. Siapa? Yang pertama, hamba yang lari daripada penghulunya hamba. Hamba-hamba ni seorang abdi. Seorang hamba abdi yang darjat dia sebagai seorang hamba abdi, dia bekerja dengan majikan. Penghulu tu majikan dia. Majikan yang beli dia, majikan yang jaga dia, majikan yang beri makan, beri tempat tidur, upah tak ada. Tiba-tiba dia lari daripada penghulu, yang ni lari daripada majikan yang menjaga dia, daripada tuan dia. Tuan dia lah. Hingga kembali ia hamba kepada penghulunya hamba. Jadi dia ni semaya hamba ni. Dia tak mau kerja, dia lari. Maka selama dia lari itu, dia semaya, dia puasa, tak boleh pahala. Lagi dia tak balik ke rumah tuan dia dah. Tak balik ke rumah majikan dia. Yang kedua,
Amalan yang Allah Ta'ala tidak terima. Perempuan yang marah atasnya oleh suami. Perempuan yang marah atasnya perempuan oleh suami. Hingga reda ia suami. Jadi mana-mana perempuan. Semasa suami dia marah kat dia. Dia tak pergi minta maaf. Jadi semasa suami marah tu. Dia semayang. Dia maya sunat doa. Lah, dia baca Quran. Apa ibadat yang dia buat dalam masa suami dia marah, Allah Ta'ala tak terima walaupun sah. Tuhan tak terima. Mana tak terima, tak boleh pahala. Semaya doa tak boleh pahala. Selagi dia tak pergi minta maaf dengan suami dia. Dia ni. Mana semaya orang yang suami dia marah. Hingga suami reda. Yang ketiga, orang yang mabuk dengan sengaja. Kecuali mabuk dengan tidak sengaja. Orang mabuk durian, mabuk pisang. Mabuk gula, mabuk lauk. Mabuk susu dah. Dia paling tak sengaja. Ni mabuk yang disengaja. Dia tahu dah minum ni mabuk, pergi minum juga. Hingga, jadi dalam masa dia mabuk, dia buat bajikan apa pun Tuhan tidak terima. Kalau dia semaya pun Tuhan tak terima semaya dia. Dia terima mabuk. Hingga jaga ia orang mabuk. Daripada mabuknya hinggalah dia sedar. Dia siuman daripada mabuk dia. Ini maksudlah mabuk ni mabuk dadah. Kau mabuk kuda, kau gapo kan. Jadi lama dia mabuk kan dia buat amal ibadat Tuhan tak terima. Lama dia duduk mabuk ni. Jadi dalam hadis ni ya, sahih yang kita naknya nombor 2 dah. Yang kita nak natijahnya nombor 2 tu. Mana nombor 2? Perempuan yang suami dia marah. Jadi selagi dia duduk dalam marah suami, selagi itulah kebajikan dia buat tu Allah Ta'ala tidak terima. Sehinggalah dia pergi minta maaf suami dia pun dah. Baru suami dia tu tak marah. Barulah diterima amalan. Ini berat ni lah. Dan suatu cerita bermula. Semayang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala 10 kali. Jadi mengikut riwayat lain pula. Ada 10 golongan orang yang Allah Ta'ala tak terima semayang dia. Dia semayang tapi Allah Ta'ala tak terima. Bila Allah Ta'ala tak terima, Allah Ta'ala tak beri pahala. Siapa yang? Yang pertama, semayang orang yang tiada berjemaah. Kalau gitu, kalau semayang seorang ni tak sah dah. Bukan tidak sah. Semayang seorang tak jemaah pun sah. Dah cukup syarat lah. Jadi, semayang orang yang tidak jemaah ni, dia semayang tidak jemaah. Jadi menyebabkan bila kita ni tidak jemaah, semayang kita ni tidak khusyuk. Nak jadi lala, nak jadi lara, nak jadi cacat, nak jadi gopoh lah. Maklum lah semayang seorang ni jadi cepat, nak jadi ekspres dan sebagainya. Pruk-prak. Tak khusyuk. Berbeza dengan semayang jemaah. Semayang jemaah ni duduk diri lihat. Selagi timai terokok. Tunggu timai. Sambil-sambil tunggu tu dia dengar timai baca. Tengok dia. Baca kata yang mudah Tuhan terima ni. Jadi semayang orang tak jemaah ni Allah Ta'ala tak terima. Bukan mana tak sah. Cuma bila seorang ni jadi nak lalai. Nak lalai mudah ditipu daya. Batu Nabi suruh dalam hadis, alaikum bil jamaah. Lazimlah kamu dengan semayang berjemaah. Bapa Nabi suruh kita ni semayang jemaah. Sebab Nabi kata, fa inna zi'ba, sesungguhnya harimau yakulul wanamal qasiyah, dia akan membahang kambing-kambing yang bersendirian. Jadi kalau kambing dia duduk ramai-ramai, 5 tak berani nak tekan. Kalau kambing tu duduk beripung ramai-ramai. Tapi kalau harimau ni, dia akan cari mangsa kambing yang bersendirian di tepi hutan. Dia kata hak duduk sendirian ni mudah aku nak bahang. Gitulah kita semuanya. Kalau kita semaya sore, setan ni mudah nak tipu. Berbanding dengan kita semaya berjemaah. Yang kedua,
Sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat harta. Dia harta banyak, sembahyang tak tinggal, zakat tak payah. Dia kan syarat-syarat nisab dan haul tu cukup lah. Dia tak payah. Zakat duit simpanan dan sebagainya. Buat padi tak payah zakat padi. Meniaga tak payah zakat niaga. Yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina. Dia sembahyang tapi suka zina. Ada juga lah gitu. Dia suka zina. Hobi dia zina ni lah. Dia suka zina lah. Minat dia nak kan. Habis sembahyang. Zina. Maka sembahyang dia Allah Ta'ala tak terima. Kerana dia tak bukti daripada melakukan. Daripada melakukan dosa besar tu. Keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Makan harta riba. Riba lah makan. Bila beri hutang, bayar lebih ke apa ke, makan riba. Yang kelima, sembahyang orang yang penyamun. Curi. Sembahyang seorang penyamun. Dia ni sembahyang, tapi curi. Curi duit tabung masjid, tabung satuan, curi lah. Ada juga orang pergi masjid sembahyang tapi nak curi. Dia ambil kesempatan tengok ada orang lalai tak beri duit ke apa. Yang keenam, sembahyang orang yang memakai yang haram. Makan benda-benda haram. Makan daripada hasil haram, risuah ke orang ke. Yang ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan minum yang haram. Tadi dah makan saja. Ni makan dan minum yang haram. Minum yang haram lah. Dia makan benda yang tak baik, tak halal. Dan minum yang haram. Makan babi kau. Kau berapa benda yang tidak halal. Minum tidak halal seperti arak kan. Tadi makan yang haram. Mana hasil yang tidak baik. Hasil yang haram. Kau ni makan haram terus. Dia tahu dah daging babi makan juga. Tahu dah arak minum juga. Pada 8, sembahyang orang yang menjual yang haram. Dia jual arak tu. Buka kedai judi tu. Mana perniagaan dia tu perniagaan haram. Maka nego dia tu haram. Maka sembahyang dia tu tak terima. Kesembilan, sembahyang hamba yang lari daripada Tuhan. Hamba yang lari daripada majikan. Dia hamba ni tak boleh lari, dosa besar. Enggak dia kena khidmat pada majikan dia. Yang ke-10, sembahyang perempuan yang masan muka atau derhaka atau bertutur dengan marah kepada suaminya. Jadi natijah dalam 10 ni, nombor 10 ni lah anaknya. Nak kita dalam 10 kaya ni, salah satu daripada 10 iaitu perempuan yang masan muka dengan suami. Dia buat sesuatu yang menyebabkan suami dia ni marah. Tutur dia, cakapan dia, perbuatan dia tu menyebabkan suami marah. Bila nampak suami marah, maka duduk dah dosa lah dia. Maka dia sembahyang ketika suami tu marah, sembahyang dia tak boleh pahala. Puasa dia tak boleh pahala, Tuhan tak terima. Lagi dia tak pergi minta maaf dengan suami. Jadi nak cerita jelas pada kita sini, bahasanya yang 10 ni lah natijahnya. Tidak boleh sekali-kali orang perempuan deraka kepada masa muka. Ni belum ambil kayu ketuk kepala suami lagi. Masa muka kan. Kalau apa suami berat lagi. Ada kena baking lagi apa suami. Dia pergi pukul sambil belepang lah. Kena anak karate pula kan. Dia pergi karate kan. Tu anak silap pula kan. Anak taekwondo pula kan. Ni berat lagi. Masa muka pun tak boleh. Masa muka dengan suami. Tak boleh. Kecuali masa tak ada sebab. Tak apa lah. Mana masa ada sebab. Betulan dia baru sudah makan asam bau. Jadi dia sudah makan asam. Di tengah masa suami lihat. Apa tu? Masa kena makan asam. Itu tak apa. Ni masa yang disengaja benci. Masa kena benci dan. Tak boleh. Kita tidak boleh benci pada kepada suami tak boleh.
Masa nak kahwin mula setuju molek-molek ada dah. Maka kita suami pun support. Kita orang suami pun jangan dia benci pada isteri. Pak kali suami benci pada isteri, orang panggil suami diaka dah. Orang tak panggil diaka. Nah, kalau isteri masang kepada suami, orang panggil isteri diaka. Kalau suami masang kepada isteri, itu tak boleh panggil suami diaka. Nah, pasti nak panggil siapa? Nah, atau panggil suami yang dah tidak timbul rasa suami yang zalim masa muka dah. Isteri Nabi baik dia wasang. Nah, wasang muka pada isteri. Sebagai isteri ni bukan main dah elok. Bagusnya, baiknya, layan lah. Kita buat masa dia panggil zalim lah kita ni. Nah, walaupun tidak deraka, jadi dosa dengan sebab kita nak menyakiti hati isteri pula. Orang tak panggil deraka, orang panggil dosa kerana menyakiti hati pun tak boleh juga lah. Jadi kesimpulannya kan, wajiban seorang isteri masa muka pada suami pun lah. Tak boleh. Dan kita sebagai suami, supaya isteri tidak masa muka, buatlah sesuatu yang menggembirakan isteri. Ni isteri masa muka marah lah. Tapi isteri nak kita tak tunai. Ini di antara sebab jadi masa muka. Nah, kita kena guna bicara lah. Kena guna akal lah. Isteri aku ni masa muka ni, kau dia nak baju baru kau. Kena fikirlah juga lah. Ini nak senyum semua lah. Isteri nak baju tak beli, nak kasut tak beli, nak pakai begor tak beli. Pada masa isteri aku ni pun raja sungguh muka masa. Tak boleh lah. Patut kita ni kena tahu dia nak gapo dia. Dia ngedai lama dah nak pakai kentak kita tak beli. Pas masa kita kata muraka masa. Kita kena kira juga. Kita kena kira sebagai suami. Jangan dia nampak salah isteri saja. Salah kita tak mana. Bapa isteri aku masih muka. Silap di mana. Kita kena kaji semua tu lah. Jangan salah ke sebelah pihak lah. Kita kena cari kekurangan kita di mana menyebabkan isteri kita masih muka lah. Kalau kita ni baik dah masa juga, itu baru salah suami isteri lah. Kena timbul rasa lah. Kerjasama antara satu sama lain. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong ke arah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Telah mengeluarkan wallahu a'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wala haula wala quwwata illa billahil